pembezaan kaedah prinsip pertama. Prinsip yang pertama ataupun first principle. Pembezaan first principle. Okey. Pembezaan ialah dy dx. Maksudnya perubahan y terhadap x. Dy dx. Ditulislah pembezaan ringkasnya tulis kalau perubahan y ditulis dy dx. Okay, sebab biasanya kita akan jumpa y dengan x ni semua. Tak jumpa lagi huruf lain. Untuk tajuk-tajuk selepas ni baru kita jumpa dv dx lah, ds dt lah. Okey, yang ini kita diperkenalkan dengan y dengan x sahaja dulu supaya tak pening. Okey. Jadi yang ini untuk yang ini dy dx adalah bersama, tadi kan kita belajar limit kan. Okey, dy dx untuk pembezaan ialah dy dx adalah bersamaan dengan limit ataupun had delta x, ni delta dipanggil. Delta x menghampiri sifar, menghampiri kosong. Delta y per delta x. Apa benda ni kan? Okey, tengok delta ni sebenarnya delta yang ini, simbol ni. Simbol ni. Delta x ini ialah perubahan kecil dalam x. Kalau delta y ialah perubahan kecil dalam y. Macam tu. Okey, nanti awak akan jumpa lagi pasal delta x, delta y ni semua dalam tajuk-tajuk yang berikutnya. Okey, untuk yang ini. Okey, cikgu nak tunjukkan pembezaan dengan kaedah prinsip yang pertama, first principle. Okey, iaitu y, katalah diberi y sama dengan 5x. Okey, jadi dekat sini untuk buat dengan kaedah prinsip yang pertama tu macam mana? Yang pertama ialah bila ada y dekat sini, y kita tambahkan dengan perubahan kecilnya ataupun tokokan kecilnya, y tambahkan dengan delta y. Lepas tu sama dengan 5. Okey, yang x-nya, ini ada x. Jadi yang x ini, yang x kita tambahkan dengan delta x. Okey, lepas tu tutup kurung. Saya buat warna berbeza supaya awak nampak apa perbezaan yang pertama tadi dengan yang kedua ni. Yang kedua ini y-nya dia dah tambahkan dengan perubahan y. X-nya dia dah tambahkan dengan perubahan x. Okey. Lepas tu dia jadi macam ni. Y tambah dengan delta y sama dengan, ni darabkan 5x tambah, ini darabkan dengan ni 5 delta x. Dia darabkan ke dalam 5 darab x, 5 darab delta x dapat sini. Okey. Sebenarnya kita buat macam ni tujuannya kita nak cari dy dx. Dy dx ni pula adalah bersamaan dengan limit delta x menghampiri sifar delta y per delta x. Jadi langkah yang pertama kita kena dapatkan yang ini delta y per delta x ini. Okey, jadi yang ini dianggap sebagai persamaan yang pertama. Dan yang ini sebagai persamaan yang kedua. Okey, kita sekarang dalam yang ini, nak dapatkan limit delta x menuju sifar ini, dia tak ada dah y ni. Y ni dah hilang dah. Mana ada y lagi kan? Saya kotakkan hijau ni. Y ni dah tak ada dah. Jadi, dari persamaan 1 dengan persamaan 2 ini, kita cuba untuk hilangkan y. Bagaimana cara nak hilangkan y? Persamaan 1 dengan persamaan 2. Kita boleh buat persamaan 2 tolak dengan persamaan 1. Macam persamaan serentak biasa tu, sistem persamaan tu. Bila ada dua persamaan, kita nak hilangkan y, ni dah ada y, ini dah ada y. Jadi kita tolakkan. Persamaan 2 tolak dengan persamaan 1. So, y tambah delta y tolak dengan y. Jadi y tolak y habislah. Yang tinggal delta y. Okey. Buat tengok sampai habis Nanti kau faham apa maksud saya. Okey. Kemudian dekat sini 5x. Sebab persamaan 2 tolak persamaan 1. So sini ada 5x tolak dengan 5x. Dia akan jadi apa? Hilang, habislah kan? 5x tolak dengan 5x tak ada dah, habis. Okey. Kemudian yang ini pula. 5 delta x tolak, tak ada apa-apa nak tolak kat sini. Jadi tolak kosong. Jadi dia tinggal 5 delta x. Okey, dah sampai macam ni. Dah tak ada dah y-nya. Dah dapat dah yang ini. Delta y dah ada. Sekarang kita cuba jadikan dia ikut dekat sini. Sekarang bila dah ada delta y, kena jadikan dia per x. Kena jadikan dia per x. Maka apa yang boleh kita buat ialah kita bahagikan dia dengan bahagikan dia dengan delta, bukan x, delta x. Bahagi dia dengan delta x. Jadi jadi macam ni delta y per delta x sama dengan 5 delta x. Bila sini bahagi dengan x, sini pun kena bahagi dengan delta x. Bila bahagi sini delta x, ikut ya, kiri kanan kena bahagi benda yang sama. So sekarang ini ada delta x, ini pun ada delta x, potong, tinggal 5 sahaja.
Jadi dia dapat macam ni. Hmm, delta Y per delta X sama dengan 5. Sebab yang tadi kita dah potong. Jadi kita dah dapat ni, nampak? Dah dapat macam ni. Kita kena tambah depannya ni. Iaitu, kita kena tambah di depannya. Limit, saya berusaha untuk jadikan macam ni. Jadi limit delta X menuju kosong. Limit ataupun had sama lah tu ya. Delta X menuju kepada kosong. Delta Y, delta X. Ada tak delta X kat sini yang kita boleh gantikan dia dengan kosong? Kalau ada kita kena gantikan. Kalau tak ada tak perlulah ganti. Sekarang tak ada kan? Tak ada. Jadi sekarang ni yang ini, nampak yang ini yang saya kotakkan ni. Okey, yang ini sama sebiji dah macam yang ini. Dan bila dah dapat macam ni, dia boleh ditulis sebagai dy dx. Maka yang ini adalah sama dengan dy dx sebab pembezaan adalah dy dx. Maka dy dx adalah sama dengan 5. Itu dia. Okey. Macam mana? Masih fokus? Angka dia tadi, y tambahkan dengan delta y, x-nya tambahkan dengan delta x. 5 darab x bermaksud 5 darab apa yang kita kena kurungkan dia. Kembangkan, dan jadikan ini persamaan 1, persamaan 2. Kita hilangkan y sebab kita nak jadikan delta y saja tinggal. So, untuk hilangkan y-nya kita kena tolak. Persamaan 2 tolak persamaan 1. So, kita tolakkan dan tinggallah delta y. 5x tolak 5x habis. 5 delta x tolak dengan tak ada apa, dapatlah 5 delta x. Supaya jadi delta y per delta x, bahagi delta x, bukan bagi x, bahagi delta x. So, bahagi yang ini delta x, bahagi yang sini pun delta x. Oleh kerana dia sama, kita potong. Tinggallah 5. Ni dapatlah sama macam ini. Jadi kita tambahkan depannya limit delta x menghampiri sifar. Nah, bila kita tulis macam ini, dia adalah bersamaan dengan dy dx. dy dx adalah sama dengan 5. Okey. Macam itu. Okey. Saya nak pergi kepada contoh yang kedua. Sebab tajuk ni panjang. Mungkin tak sempat habis ni hari ni. Okey, tajuk pula. Contoh yang kedua. Y sama dengan 4x kuasa 2. Ikut sama macam ni tadi. Kita usaha jadikan sampai akhirnya dapat seperti dalam kotak. Dapat seperti dalam ini. Supaya kita boleh tulis sama dengan dy dx. Sebab pembezaan ialah dy dx. Okey, seterusnya dekat sini. Langkah yang pertama. Y ini tambahkan dengan delta y. Sama dengan 4. X ini tambahkan dengan X tambahkan dengan delta X. Tambah. Okey. X tambah dengan delta X. Dia kata sini X ada kuasa 2, so kita kena buat kurungan ada kuasa 2. Ini dah confirm ini sebagai persamaan 1. Okey. Tapi yang ini belum lagi. Kita kena kembangkan dulu yang dalam kurungan ni sebab dia ada kuasa 2. Buka dulu kurungan dia. Maka dia jadi Y tambah dengan delta Y sama dengan 4. Jangan darabkan ke dalam dulu sebab ini ada kuasa 2, kembangkan dulu. X kuasa 2. Okey. 2 darab X darab delta X. Yang akan jadi 2 darab X darab delta X. Kemudian tambah lagi dengan delta X kuasa 2. Delta X kuasa 2. Okey. Lepas tu baru boleh darab 4 ni ke dalam. Okey. Cikgu buat macam ni. Y tambah delta Y sama dengan 4 ni darabkan ke dalam 4x kuasa 2. 4 darab dengan 2x delta X, dia jadi 4 darab 2 ialah 8. 8x delta X tambah 4 darabkan dengan ni, dia jadi 4 delta X kuasa 2. Okey, seterusnya. Sekarang ini dia dah jadi persamaan yang kedua. Jadi caranya tak ada lain, persamaan 2 ini tolak dengan persamaan 1. Sebab kita nak hilangkan Y. Nak hilangkan Y, nak tinggalkan delta Y saja, tentulah ini tolak sini. Y tolak Y hilang. Okey, 2 tolak 1. Maka kita dapat, jawapannya ialah bila Y tolak Y habis, delta Y tolak tak ada apa-apa, so tinggallah delta Y. Delta Y sama dengan 4x kuasa 2, tolak dengan 4x kuasa 2 habis. So 8x tolak ini, 8x delta X tak ada tolak apa-apa, ini pun tak ada tolak apa-apa, maka yang ini kekal. 8x delta X tambah 4 delta X kuasa 2. Okey. Sekarang seterusnya kita baru dapat delta Y. Kita baru dapat delta Y yang ini. Step seterusnya apa? Supaya dia jadi bahagi delta X. So, kita buat step seterusnya ialah bahagi delta X.
Jadi kita tulis semua sekali ini dengan membahagikannya dengan delta X. Ini bahagi delta X. 8X delta X bahagi delta X. Semua sebutannya kita bahagi dengan delta X. Okey, lepas tu tengok mana boleh memudahkan. Ini ada delta X, ini ada delta X potong. Ini ada delta X kuasa 2. Ini ada delta X. Bermaksud delta X kuasa 2 ialah delta X darab delta X. Jadi ini potonglah dengan kuasa 2 ni tu. Tinggallah dia 4 delta X. Okey. Sekarang langkah seterusnya tadi kita tambah limit ni ataupun had ini di depannya. Had delta X menghampiri kosong. Okey. Nak tulis limit boleh, nak tulis had boleh. Had delta X menghampiri kosong. Delta X menghampiri kosong. Sambung dengan yang ini. Delta Y per delta X. Sama dengan. Ujungnya ini masih sama. Ini tadi dah potong dengan ni tinggallah 8X. Ini tambah ini dapat 4 delta X. Okey. Yang ini saya petakkan yang ini. Had delta X menghampiri kosong di delta Y delta X yang ini adalah sama dengan dy dx. Jadi yang ini adalah sama dengan dy dx. Okey. Delta X dia menuju kepada kosong. Yang ini kosong. Sebab ini ada delta X. Tadi tak ada. Kalau tak ada tak payahlah ganti. Ini sekarang ada. So dia jadi macam ni. 8X tambah 4. Delta X yang menghampiri kosong. Jadi kita boleh gantikan dia dengan kosong. 4 darab dengan kosong. Okey. Jadi dapatlah jawapan dia. Dy dx-nya adalah sama dengan 8X. Macam tu. Okey. Inilah dia pembezaan kaedah prinsip yang pertama. Okey. Sila hadamkan dulu. Okey, pergi kepada yang ketiga. Yang ketiga. Alright. Saya buat garis sikit. Mula-mula dia susah sikit Lepas ni kan awak tengok kan senang. Untuk yang ni je rasa macam susah sikit. Sebab dia ada delta Y, delta X yang tak apa-apa kan. Awak tak pernah jumpa lagi sebelum ni. Okey, kita pergi kepada yang ketiga. Yang ketiga ni konsep dia sama macam ni tadi juga. Cumanya sekarang ni dia berada di bawah. X ni tu berada di bawah. Tak ada masalah. Dia kat bawah pun tak ada masalah. Kita ikut saja step yang tadi. Mula-mula stepnya ialah yang ini adalah merupakan persamaan yang pertama. Okey. Langkah yang kedua ialah kita tambahkan delta Y dan delta X. Okey, Y tambah delta Y. Sama dengan 3 per X tambah delta X. Tu sahaja yang boleh dibuat. Okey, maka yang ini sebab tak boleh nak kembang-kembang. Kalau macam tadi ada kuasa 2, kita kena kembangkan dulu, expand dia dulu kan. Tapi yang ini tak boleh. Jadi kita anggap saja yang ini sebagai persamaan 2. Okey. Langkah seterusnya, ini persamaan 2, persamaan 1. Yang ini nak caranya ialah mesti hilangkan Y. Hilangkan Y. Jadi untuk hilangkan Y, sama juga kaedahnya persamaan 2 tolak persamaan 1. Persamaan 2 tolak persamaan 1. Okey. Jadi Y tolak dengan Y. Habislah. Tinggallah delta Y. Tak ada tolak apa-apa, dapatlah delta Y balik semula. Delta Y. Sama dengan ini tolak dengan ni. Macam mana tu cikgu nak tulis kan? Yang ini tolak dengan ini, kita boleh tulis dia sebagai 3 per X tambah delta X tolak dengan ni. So kita tulis macam ni. Kita tulis dia macam ni. Kalau macam tadi kita boleh tolakkan nombornya. Tapi sebab ini pecahan, jadi kita tulislah bentuk macam ni. Okey, seterusnya masa kat sini kita tak boleh dulu bahagi. Jangan bahagikan dengan delta X terus. Apa yang perlu dibuat bila jumpa pecahan tolak dengan pecahan, kita perlu darab silang. Ni darab sini, ni darab sini, ni darab dengan ini. Okey, ni darab dengan ni dapatlah 3X. Tolak, ni tolak kan, tolak. Ini darab dengan ni. So 3 darab X tambah delta X. Darabkan dengan ni, buatkan kurungan. Bawah dia ialah X darab dengan ni. Ataupun X tambah delta X darab ni. Jadi saya tulis macam ni. X di depan darab dengan ni. X tambah delta X. Okey, lepas tu barulah kita buka kurungan ini yang bahagian atas ni. Belum boleh buat bahagi lagi. Sebab dia ada masalah kat sini yang tak settle lagi. Jadi kita selesaikan.
3x tolak, ini darabkan dapat 3x, tolak 3 darab dengan delta x dapat negatif 3 delta x. Darab ke dalam. Negatif 3 darab dengan x dapat ini. Negatif 3 darab dengan positif delta x, dia dapat negatif 3 delta x. Jadi bawahnya ini sama sahaja, tak perlu kita darabkan ke dalam. Buat macam tu saja. Okey, ini tadi ya delta y lah kan. Ini delta y lah. 3x tolak 3x habis. Jadi yang tinggalnya ialah negatif 3 delta x per x darab x tambah delta x. Macam tu buat kurungan. Okey. Bila sampai dekat sini, barulah kita ikut. Dah dapat delta y-nya, mesti bahagi dengan x. So, kita bahagikan dia dengan x. Okey, kita bahagikan dia dengan x. Kita buat dekat sini. Saya buat terus kat sini lah. Bahagi dengan delta x. Bila sini bahagi dengan kat sini, sini pun kena bahagi. Kita sambung. Bahagi juga dengan delta x. Sebab dia bahagi, saya letak terus dia dekat bawah. Sebelah sini bahagi delta x, sebelah sini pun bahagi dengan delta x. Jadi kita dapati, sini ada delta x, sini pun ada delta x. Jadi potong. Kemudian ini dah dapat delta y, delta x. Dah dapat dah yang ni. Kita perlu tambah limit delta x menghampiri kosong di depan dia. Jadi saya buat limit delta x menghampiri kosong. Delta y, delta x sama dengan negatif 3 bahagi x. X tambah delta x. Macam tu. Okey, dekat sini. Yang ini, saya kotakkan lagi sekali. Saya buat macam ni. Limit delta x menghampiri kosong. Delta y, delta x yang ini adalah bersamaan dengan dy dx. So, ditulis sebagai dy dx. Sama dengan apa? Sama dengan ni. Negatif 3. Okey, bahagi dengan delta x-nya di menghampiri kosong. Jadi kita kena ganti dekat sini, dekat delta x ni kosong. Kosong. Kosong tambah x dapat x. X darab dengan x ialah x kuasa 2.